فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua hari ni sihat? Yang turun belakang memang pakai merah. Agak seorang pakai hitam. Kalau agak hitam pun dah sama dah. Hujung ke hujung merah. Okay. Ya? Oh tak bilah merah. Bilah, lain kali janji kita orang belakang semua merah. Merah pink. Cantik bagus. Okey, hari ni muka surat berapa kita? 664. Yang bawah tu kan? Hadis-hadis betul kan? Okey, baik. Hari ini kita akan bincangkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang khawarij. Al-Hafiz Ibn Kathir menyebutkan hadis-hadis marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang khawarij dan sifat-sifat mereka. Hadis marfu' maknanya Cik Kamaria, ya, sanad bersambung. apa dia? Sanad bersambung. Sanad bersambung. Oh, memang merah ya, bagus. Hari ni merah. Sanad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, betul. Marfu' maknanya hadis itu memiliki sanad yang sanadnya bersambung terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini hadis yang sahih, dia bersambung kepada Nabi SAW yang mana Nabi menerangkan tentang khawarij dan sifat-sifat mereka. Baginda meriwayatkan, bukan beliau ni Ibn Kathir meriwayatkannya dari 13 sahabat. Beliau mulai dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami akan mengetengahkan hadis Ali dengan jalur-jalurnya kerana beliau adalah salah seorang dari 4 khulafa ar-rasyidin, salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk syurga, salah seorang anggota majlis syura dan beliau juga terlibat langsung dalam kisah ini. Jadi Imam Ibn Kathir disebutkan riwayat yang pertama daripada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya diikuti oleh 14 perawi yang lain. Jadi kita ada nombor 1, 2, 3 sampai nombor 14 untuk menunjukkan hadis ini memiliki jalur yang begitu banyak. Okay? Jalur yang begitu banyak, ramai para sahabat yang mendengarnya untuk menunjukkan kekuatan sanadnya itu tidak disangsikan lagi. Baik, berikut ini susunan hadis dari riwayat Zaid bin Wahab al-Juhani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Muslim bin Hajjaj berkata dalam sahihnya, Abd bin Humayd telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdul Razak bin Hammam telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdul Malik bin Abi Sulaiman telah menceritakan kepada kami, dia berkata, panjang sangat. Salamah bin Fuhail telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Zaid bin Wahab al-Juhani telah menceritakan kepadaku bahawa dia termasuk salah seorang anggota pasukan yang berangkat bersama Ali radhiyallahu anhu untuk memerangi kaum Khawarij. Ali berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini hadis tentang Khawarij yang macam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Nabi kata apa? Yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Quran. Akan muncul satu kaum dari umatku yang membaca Al-Quran. Maknanya kaum Khawarij itu antara kepakaran mereka ialah mahir dalam membaca Al-Quran. Okey, Cik Ana dapat muka surat apa?
667. Tak je blur dia tengok saya dah. 667 cik dah. Okey, yang bahasa Arab tu. Baik, yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Quran. Akan muncul satu kaum dari umatku yang membaca Al-Quran. Jadi siapa ya? Nampak di situ kaum Khawarij, sifat mereka ataupun kepakaran kemahiran mereka pertama pandai baca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai'in. Tidaklah bacaan mereka itu bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibanding bacaan mereka. Maknanya bacaan mereka tu bagus, tak sama macam bacaan kita. Okay. Seterusnya Nabi kata wala salatukum ila salatihim bi syai'in wala siyamukum ila siyamihim bi syai'in. Sehingga Nabi kata solat kalian tidak ada apa-apanya dibanding solat mereka. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibanding puasa mereka. Jadi kita ada 3 ciri di sini. Satu, mereka ni pandai baca Quran, solatnya bagus, solatnya maknanya banyak solatnya. Kemudian yang ketiga, puasa. Puasanya pun banyak, bagus puasanya. Kemudian Nabi kata apa? Yaqra'una al-Quran yahsibuna annahu lahum wa huwa 'alaihim. Jadi Nabi kata mereka membaca Al-Quran dan menyangka Al-Quran itu menjadi hujah yang mendukung mereka. Mendukung maksudnya menyokong mereka. Padahal Al-Quran menjadi hujah yang membantah mereka. Faham tak? Jadi kaum Khawarij ini bila mereka baca Al-Quran, mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai hujah mereka. Mereka sangka mereka baca-baca bagus, baca Quran semua kan, ini menjadi hujah mereka di sepanjang kehidupan mereka. Tetapi sebenarnya Al-Quran itu yang menjadi hujah ke atas mereka, yang membantah perbuatan-perbuatan mereka. Macam mana? Tak sampai? Apa tak sampai Cik Maria? Overconfident. Tadi ayatnya overconfident tak boleh. Tak boleh. Apa beza Al-Quran menjadi hujah dan Al-Quran menjadi hujah ke atas mereka? Dia buat tak betul. Kalau Sekejap saya apa beza? Mereka sangka Al-Quran menjadi hujah bagi mereka tetapi saya hujah ke atas mereka. Apa beza? Apa beza yang pertama dengan yang kedua? macam kalau kita buat yang betul, Al-Quran tu akan bersama kita kan. Kalau kita buat benda yang betul, Al-Quran akan bersama dengan kita. Tapi kalau kita buat tak betul, Al-Quran akan against us. Betul. Okey, betul. Kalau kita buat tak betul, Al-Quran jadi against us. Action on us. Betul. Cuma macam mana nak bagi faham lagi? Macam nak bagi faham lagi? Okey. Macam nak bagi faham lagi? Pasal kita tahu Minta syafaat daripada Tuhan kan. dapat syafaat daripada Al-Quran. Tapi this one Al-Quran tak bagi syafaat untuk mereka, instead against them. Okey, betul Cik Kamal tak salah. Cuma macam mana nak integrate supaya dia jadi lebih ayat yang kalau orang awam
orang yang macam saya rasa sini semua okey tau. Kalau mungkin ada kalau kita cakap dengan makcik-makcik kat bus stand ada tak faham apa benda Quran atas kita, Quran atas kau, atas aku semua kan tak faham tau. Kalau kita cakap kan pakcik-pakcik duduk-duduk kedai kopi tak faham apa benda kau kan. Macam tu kan. So macam mana ayat tu kita nak jadikan dia sebagai ayat yang kalau orang awam, masyarakat yang tak pergi kuliah ni bila dia dengar tu, oh faham. Dia dah faham. Cik Ana, macam mana Cik Ana? Walaupun dia baca Quran, tapi dia macam tak puas hati, dia bantah apa yang baik, apa yang buat tu macam Cik Ana macam nak isi kandungan tu lah dia agak fahami. Lepas tu yang dia tak puas hati baru dia uraikan. Kalau dia tak puas hati, isi kandungan tu baru dia uraikan. baru dia uraikan. Kalau dia puas hati, dia tak uraikan. Tak lah, macam yang puas hati Quran tu, yelah yang dia tak puas hati, dia terangkan apa sebab ini lah. Itu bagi Cik Ana lah. Okey. Tak sampai lagi Cik Ana? Sampai juga. Tak sampai juga. Tak sampai juga. Suka orang belakang. Sila orang belakang jawab. Ketawa bukan panggil lagi. Kak Ram. Kak Ram ketawa. Ya Kak Ram. Suka sangat Kak Ram. Yang suka sangat ni jawab. Kita faham tak Ram Okey, macam mana? Kalau salah contohnya mana? Tak, satu tak marah. Siapa dia marah kan kalau salah? Dari segi pandangan kumpulan Hawaris ni baca Quran. Jadi kira dia macam step macam faham. Step macam mana? Maksudnya Makin lama makin macam-macam perkataan. Okey. Step macam mana? Okey, dia baca setiap ayat tu korang seolah-olah ayat-ayat tu telah membenarkan dia setuju apa perbuatan keluarga mereka dia tak orang fikir okey tengok ayat ni semua betul lah apa yang dia buat ni mendukung membantu mempersetujui apa akan mereka. Tetapi sebenarnya bagi mereka ni Al-Quran tu hujah ke atas sebaliknya telah sebenarnya sebagai hujah sebalik daripada apa yang mereka buat. Sebenarnya telah betul-betul hujah atas sebalik yang mereka buat. against the actually Ayat-ayat still masih ada benda hashtag masih ada against. Okey. Sebenarnya dia buat. Perbuatan mereka sebenarnya itu kalau betul-betul ayat tu Bertentangan bertentangan. Sebenarnya mereka rasa betul sebenarnya tak betul. Mereka rasa betul tapi sebenarnya tak betul. Ikut tafsiran mereka. Betul Liza? Betul. Apa dia okey. Ya Jada. Sila Jada. Ya sila. They use their own interpretation. They use their own interpretation dan ikut pemahaman sendiri lah. That's what I understood lah. okey. Macam hujah bagi mereka, to them this is right. They macam Dia macam betul sih. Dia macam saya said lah, they use their own interpretation. They membenarkan apa yang dia rasa is betul pada pemahaman mereka. Tapi sebenarnya tak sebagaimana yang Dia memakan diri mereka menjadi dosa. makan diri mereka menjadi dosa. Pakaman tu macam ini, tapi actually terbaliklah sebab tu kena kurang yang lain. Okey. Dosa lah. Faham. Faham. Cik Salimah faham Cik Salimah? Sama. Cik Salimah terus sama lah. Jangan tanya aku. Sama. Tanya aku. Sama je semua. Sama yang masa Cik Salimah. Ramai orang perempuan ni. Semua ni. betul lah. Semua cakap gitu ya. Semua cakap, ya silakan. Okey, bila kita kata macam inilah bila kita kata Al-Quran itu menjadi hujah
bagi kita ni maksudnya kan, kita bila kita baca Al-Quran, kita akan baca tentang banyak hukum hakam dalam Al-Quran ini kan. Lalu ia menjadi hujah bagi kita untuk menyatakan bahawa perkara ini ada. Okey, contoh kita kata dalam Al-Quran, okey sekarang kita ni, kenapa kita boleh bercerai? Sebab dalam Al-Quran kata boleh. Itu jadi hujah bagi kita, betul tak? Kenapa awak kata dalam agama kita ni kata boleh cerai? Dalam Al-Quran sebab Allah sebut ayat tentang talak, ada surah talak, itu hujah kita. Dia menjadi dalil. Maknanya setiap apa yang kita buat, okey, kita ambil dalil. Okay, kenapa tak boleh mengumpat? Dalam Al-Quran kata tak boleh mengumpat, itu dalilnya. Kan? Kita keluarkan dalil. Okay, contoh kalau ini salah saya sebut dulu. Kenapa awak bunuh orang kafir? Dalam Al-Quran kata ada boleh bunuh kafir. Saya bunuh orang sembelih orang kafir. Dia menjadi hujah. Dia ambil setiap satu daripada ayat Al-Quran itu, dia jadikan dalil, bukti atas perbuatan diri dia. Okey, atas perbuatan dia. Tapi tadi macam ramai katalah, namun kefahamannya salah. Bila kefahamannya salah, dia menjadi nanti di akhirat, okey, Al-Quran akan kata, "Betul tak? Saya tak bukan itu yang diperintahkan dalam Al-Quran." Dia akan menjadi hujah balik ke atas diri kita. Yang kedua ni lah, ke atas mereka. Sebenarnya Al-Quran itu menjadi hujah ke atas mereka. Yang mana nanti setiap perbuatan yang kita ingatkan berdasarkan kepada dalil yang betul dalam Al-Quran, nanti di sana, nanti di akhirat, ia menjadi hujah balik. Maksudnya, Al-Quran ini dia akan menunjukkan bahawa apa yang kita buat adalah perkara yang salah. Tetapi dia tak semestinya ada orang yang dia tak ada yang pertama, dia cuma ada yang kedua sahaja. Faham tak maksud saya? Maknanya sepanjang dalam hidup dia buat benda dosa, buat perkara maksiat apa kan, yang bagi dia tak adalah, Allah tak cakap lah, macam itu kan. Itu juga nanti di akhirat akan menjadi hujah ke atas kita. Maknanya siapa kata kenapa awak minum arak, kenapa awak berzina, mana saya tahu, kenapa awak kata tak tahu? Bukan ke dalam Al-Quran ada? Maksud yang kedua. Boleh masuk yang kedua. Bukan dalam Al-Quran kata tak boleh minum arak ke? Bukan dalam Al-Quran kata tak boleh berzina. Kita kata, saya tak tahu. Kenapa awak kata tak tahu? Itu tak baca. Sebab dia tak baca. Bukan tak baca sebab dia tak nak baca. Itu masalahnya. Jadi kita nampak begini. Ada orang mungkin dia boleh terkena dengan kedua-dua sekali sebagaimana Khawarij. Ada orang dia pertama sahaja yang mana dengan kefahaman yang betul, dia menggunakan isi kandungan Al-Quran itu sebagai, ini yang kita panggil sebagai lifestyle, gaya hidup dia. Menjadikan Al-Quran sebagai gaya hidup dia, yang mana banyak perkara-perkara baik yang menjadi kepribadian diri dia, dia ambil daripada Al-Quran. Sebab itu Aisyah kata apa? Akhlak Nabi itu daripada akhlak Al-Quran. Kan akhlakul Quran. Kan bila ada sahabat tanya kepada Aisyah, akhlak Nabi itu macam mana? Jadi Aisyah kata, kan akhlakul Quran. Akhlak baginda itu Al-Quran. Bermakna cara hidup dia, gaya hidup dia, akhlak diri dia berpandukan kepada Al-Quran. Mana yang Allah perintahkan, dengan kefahaman yang betul, diambil daripada Al-Quran. Dan mana yang Allah suruh tinggalkan, yang Allah larang, ditinggalkan berdasarkan kepada Al-Quran. Jadi cantik kepribadian yang sedemikian. Tetapi kalau ada orang yang mana dia menggunakan perkara-perkara yang salah, kemudian dia berhujah dengan Al-Quran. Ini nanti kita lihat bagaimana Khawarij dia banyak menggunakan ayat Al-Quran yang bagi mereka itu adalah kebenaran. Ini tak boleh. Sehingga membunuh orang awam menggunakan ayat Al-Quran, menyerang khalifah menggunakan ayat Al-Quran. Ini tak boleh. Maknanya di situ Al-Quran kelak akan menjadi hujah ke atas diri mereka. Okey, itu saja wallahu a'lam. Baik, seterusnya. Mana tadi saya baca? La tujawizu. Balik pada teks bahasa Arab muka surat 667. La tujawizu salatuhum taraqiyahum yamruquna minal Islam kama yamruqus sahbu minar ramiyah. Solat mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka meleset jauh dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Seterusnya tadi mana? Lau ya'lamul jaishul ladina yusibunahum ma qudiya lahum ala lisani nabiyihim sallallahu alaihi wasallam lattakalu 'anil 'amali. Sekiranya pasukan yang memerangi kaum ini
tahu apa yang telah disediakan buat mereka melalui lisan Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, nescaya mereka akan meninggalkan amal. Tanda-tandanya Nabi sebut wa ayatu dzalika anna fihim rajulan lahu adudun. Tanda-tandanya, tanda-tanda pasukan yang diperangi ini yang dinamakan sebagai Khawarij ini adalah di antara kaum ini terdapat seorang lelaki yang memiliki lengan atas tapi tidak memiliki lengan bawah. Macam mana? Ini je ada. Ini tak ada. Okay, golongan. Lengan atas, lengan bawah tak ada. So sampai sini saja. Baik. Seterusnya dia kata, Nabi kata, walaysa lahu zira'un ala ra'si 'adudihi mislu halamati thadi. Dan di pangkal lengan atasnya terdapat seperti puting payudara. Alaihi sya'ratun bidun, dan padanya terdapat bulu yang telah memutih. Kenapa senyum? Macam mana kat itu? Ingat tak minggu lepas saya bincang tentang apa? Yang Aisyah tanya Abdullah. Buka. Aisyah tanya Abdullah apa? Page 663. Diorang nampak ada tak lelaki ni? Dia panggil apa? Dia panggil apa? Gelarannya apa? Apa dia? Zusudaya. Zusudaya yang memiliki 2 dada. Kenapa dia ada 2 dada? Yelah, satu memang dada biasanya. Satu tangan dia tu kan macam ada sebab ada puting kan, ada ujung kan, dia nampak macam dada. Jadi lelaki ini dia disaksikan dia terkorban di dalam peperangan tersebut. Jadi untuk menunjukkan bahawa Nabi dah beritahu nanti kumpulan ini akan muncul yang mana wujudnya lelaki yang memiliki tanda-tanda sedemikian. Kalau kumpulan itu tewas, bila ada lelaki yang ini, bermakna inilah Khawarij. Inilah kaumnya yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Baik, lalu kalian berangkat menghadapi Muawiyah dan penduduk Syam, dan kalian tinggalkan mereka iaitu kaum Khawarij di belakang sehingga memerangi keluarga dan harta kalian. Demi Allah, aku berharap mereka itulah kaum yang dimaksud, kerana mereka telah menumpahkan darah yang haram ditumpahkan, menjarah haiwan ternak milik orang lain, maka berjalanlah kepada mereka atas nama Allah. Salamah berkata, lalu Zaid bin Wahab menceritakan kisah perjalanannya tahap demi tahap, iaitu manzilah. Hingga beliau berkata, kami pun melewati sebuah jambatan ketika kedua pasukan telah berhadapan. Saat itu pasukan Khawarij dipimpin oleh Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Maka dia berseru, lemparkanlah tombak kalian dan keluarkanlah pedang kalian dari sarungnya. Aku khawatir mereka akan mempengaruhi kalian seperti yang mereka lakukan di Harura. Harura di mana? Baru minggu lepas bincang. Kat mana? Cik Amaria? Ya, betul. Tapi dekat mana Harura tu? Kufah. Kawasan yang dekat dengan Kufah kan? Kenapa dia duduk situ? Dia orang keluar dari pasukan Ali ya. Mereka keluar daripada pasukan Ali dan mengasingkan diri di tempat Harura. Jadi mereka pun mundur, lalu pasukan Ali melempari mereka dengan tombak dari jarak jauh.
pasukan Khawarij menghunus pedang mereka sementara pasukan Ali terus menghujani mereka dengan tombak. Maka mereka pun jatuh bergelimpangan saling berhimpitan satu sama lain. Sementara yang gugur dari pasukan Ali hanya 2 orang sahaja. Ali berkata, carilah lelaki, pakai pin lagi. Kenapa orang pakai pin lagi? Pakai pin. Okey. Carilah lelaki yang buntung tangannya. Jadi bila pihak yang menang ialah pihak Ali nampak yang terkorban ramai kan. So Ali kata cari yang mana tangan kodong tu. Yang Nabi pernah sebut dalam hadis tu kan. Jadi cari-cari mereka pun jumpa. Maka mereka pun mencarinya di antara tumpukan korban yang tewas, maknanya yang dah mati tu kan. Namun mereka tidak menemukannya. Kemudian Ali berinisiatif mencarinya sendiri hingga beliau mendatangi tumpukan korban yang tewas yang saling berhimpitan satu sama lain. Beliau berkata, singkirkan mayat-mayat yang di atas ini. Mereka lalu menyingkirkannya dan mendapatkan lelaki yang dimaksud oleh Ali di bawah tumpukan tersebut. Maknanya kan semua dah bertimpa-timpa kan. Jadi Ali suruh cari mula-mula, cari orang yang tangan kodong yang Nabi SAW pernah sebutkanlah dalam hadis baginda. Jadi mereka kata tak jumpa. Jadi Ali kata okey tak apa, aku cari sendiri. Dia cari sendiri, dia pun suruh orang ramai angkat yang mayat-mayat yang bergelimpangan ni yang dah himpit-himpit kan. Akhirnya jumpalah lelaki yang dimaksudkan itu. Ali bertakbir kemudian berkata, Maha benar Allah, Rasulnya telah menyampaikan hal ini. Jadi jumpalah lelaki yang Zusudai itu tadi. Yang tangannya Nabi kata dia ada lengan yang atas, ini tak ada, ujungnya ada macam puting payudara tu kan, Nabi kata. Kemudian bulu dada dia colour putih, warna putih. So di situ bila Ali nampak, Ali pun memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan takbir dan juga memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abidah As-Salmani bangkit menemui beliau dan berkata, iaitu Abidah ni dia jumpa dengan Ali, dia kata, wahai Amirul Mukminin, demi Allah yang tiada Tuhan berhak disembah kecuali Dia, benarkah engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maknanya benarkah engkau dengar hadis tu yang kita berbaca yang dalam bahasa Arab kan? Benarkah engkau mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Ali pun kata, ya, demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Abidah meminta beliau bersumpah sampai 3 kali dan beliau pun bersumpah membenarkannya. Okey, lihat nota kaki di bawah itu nombor 1. Abidah sengaja meminta Ali bersumpah agar orang-orang yang berada di situ mendengarnya dan semakin memberikan penegasan kepada mereka serta menunjukkan mukjizat dari berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini tujuannya lah, bukan sebab dia tak percaya pada Ali. Kan, takkan Ali nak bohong kan? Ini orang soleh ni. Yang Nabi kata antara 10 Mubashirin dan bil Jannah Ali ni kan, antara ahli syurga ni Ali ni. Jadi sengaja Abidah ini dia minta Ali bersumpah 3 kali dengan supaya orang ramai semua dengar apa yang disebut oleh Ali ini, disampaikan oleh Nabi sebagai bentuk penegasan dan juga agar nyata bagi mereka bahawa Ali dan orang-orang yang bersamanya berada di pihak yang benar. Jadi tidak ada nanti timbul isu dia kata Ali bunuh orang Islam lah, apalah kan, Ali bunuh saudara semusuhnya sebagainya. Maka di sini untuk menunjukkan bahawa Ali sebagaimana berdasarkan kepada hadis Nabi SAW itu, Ali berada di pihak yang benar dan mereka yang menyokong Ali berada di pihak yang benar, dan tindakan mereka memerangi kaum Khawarij adalah tindakan yang benar. Tidak boleh disangsikan lagi kerana ada hadis Nabi SAW. Okey, kita terus beralih muka surat 671, muka surat yang belakang tu tinggalkan sahaja, tak jadi masalah lah, itu sebab kita dah bincangkan hadis satu tadi. Cukuplah bagi saya. Yang belakang tu cuma hadis sokongan, okey, tentang kaum Khawarij. Jadi tak apa, kita terus pergi kepada peperangan Nahrawan. Dalam peperangan Nahrawan ini, kita ada sebuah riwayat daripada Abu Muhnif meriwayatkan dari Abdul Malik bin Abi Hurrah bahawa ketika Ali mengirim Abu Musa untuk bertahkim, kaum Khawarij berkumpul di rumah Abdullah bin Wahab Ar-Rasidi. Majlis tahkim antara siapa dengan siapa sekali lagi?
Ali dan Muawiyah. Okey. Jadi Abu Musa ni siapa, wakil siapa? Ali. Betul ke? Betul ke? Ke Muawiyah Abu Musa ke saya tersilap? Betul tak? Muawiyah Abu Musa kan? Ali Abu kan? Oh, Ali Abu Musa. Oh, yang Abu tu Muawiyah. Kena balik. Betul Okey, saya salah. Betul Jangannya Jangan. Okey, betul. Kakak betul. Saya percaya kakak. Betul. Okey. Baik, kita lihat di sini kaum Khawarij berkumpul di rumah Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Ini dia punya cip Okey, cip Khawarij tu. Dia menyampaikan pidato yang berapi-api, mengajak mereka zuhud. Dan nampak ajakan semua baik tau. Khawarij ni bila berpidato, bagi khutbah, semua ajakan yang baik. Tak ada benda yang problem dekat situ. Dia menyampaikan pidato yang berapi-api, mengajak mereka jadi orang yang zuhud di dunia, mengejar akhirat dan syurga. Okey, nampak yang bagus. Kejar akhirat, kejar syurga, ini semua kita nak. Dia juga mendorong mereka untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar apa? Amar ma'ruf, apa Cik Salimah? Kita ajak orang buat baik, kita cegah kemungkaran. Baik, ini kita panggil sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, cip dia ni Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, dia suruh untuk buat perkara ini, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian dia berkata, keluarkanlah saudara-saudara kita dari negeri yang zalim penduduknya ke balik gunung ini di puncak-puncaknya atau di beberapa negeri lainnya demi mengingkari tahkim yang zalim ini. Jadi bagi dia, majlis tahkim ni adalah perkara yang salah, tak boleh buat. Maka amar ma'ruf nahi munkar ialah kita kena cegah kemungkaran yang ada pada majlis tahkim. Ini mindset Khawarij je lah. Okay, kita kena cegah, maknanya kita kena hapuskan dan kita kena keluar daripada tempat ini sebab tempat ini adalah tempat yang nak melakukan perkara yang munkar. Tapi adakah majlis tahkim ni benda yang munkar? Tidak. Okay. Ia adalah mesyuarat ataupun musyawarah yang ingin mencari perdamaian. Cuma bagi Khawarij ini, perkara itu adalah perkara yang munkar kerana bagi mereka ia tidak mengikut kepada Al-Quran. Okey, sebab kena ingat mereka berhujah dengan Al-Quran. Jadi kalau bagi dia, kalau benda tu tak ada dalam Al-Quran, tak perlu ikut, tak perlu untuk kita sokong. Jadi hujahnya berapi-apilah untuk memusnah ataupun untuk melawan, menentang majlis tahkim tersebut. Kemudian bangkitlah Hurqus bin Zuhair. Setelah mengucapkan puja dan puji, dia berkata, sesungguhnya kesenangan dunia ini sedikit. Betul? Tak salah. Okay. Perpisahan dengannya sudah diambang pintu. Betul juga, tak salah. Okay. Janganlah keindahan dan perhiasannya menahan kalian di atas dunia ini. Janganlah hal itu memalingkan kalian dari mencari kebenaran dan mengingkari kezaliman. Sesungguhnya Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah An-Nahl ayat 128. Jadi ada apa-apa problem pada pidatonya? Tak ada. Semua betul kan? Okey, setuju? Setuju. Ayat Qurannya betul? Betul. Okey. Lalu giliran Sinan bin Hamzah Al-Asadi, seorang lagi lah daripada kaum Khawarij, dia pula berkhutbah, dia kata, wahai kaum, sungguh sangat tepat pendapat kalian ini. Sungguh kebenaran adalah yang kalian sebutkan tadi. Angkatlah seorang menjadi pemimpin kalian. Kerana urusan ini harus diatur oleh seorang pemimpin dan harus ada panji yang menaungi kalian dan menjadi rujukan kalian. Jadi Sinan bin Hamzah ini dia perintahkan supaya lantik seorang pemimpin di kalangan kumpulan yang telah mengasingkan diri ini kan. Jadi mereka akan ada panduan, akan ada yang memimpin, akan ada yang menjadi tempat rujuk mereka. Jadi mereka mengutus seorang untuk menemui Zaid bin Husain Al-Tayyi. Dia termasuk salah seorang tokoh mereka. Lalu mereka menawarkan kepimpinan kepadanya, namun dia menolak.
Okey, dalam teks ini ditawarkan kepimpinan kaum Khawarij kepada beberapa orang. Iaitu pertama Zaid bin Husain At-Tayyi, seterusnya ditawarkan kepada Hurqus. Ini semua orang yang menolak Ditawarkan juga kepada Hamzah bin Sinan, dia pun tak nak. Kemudian jumpalah Shuraih bin Awfa Al-Ibsi, dia pun tak nak. Kemudian mereka menawarkan kepada Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, dia terima. Jadi ada berapa orang? 5. Orang yang kelima terima jawatan itu. Siapa nama dia? Abdullah. Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Maka dia pun menerimanya. Dia berkata, demi Allah aku menerimanya bukan kerana mengharapkan dunia dan tidak pula aku menolaknya kerana takut mati. Betul tak statement dia? Betul? Tak salah kan? Betul lah. Kita apa-apa jawatan pun kita terima bukan sebab kita nak dunia. Itu satu statement yang Masya Allah kalau terima, Masya Allah ni dia. Kalau dia tolak pun bukan sebab dia takut mati, bukan orang takut, sebab orang kita ni, saya sebut gini, kita orang Islam, kita orang yang tak takut mati Kalau kita takut mati ni, maknanya ada something wrong dengan keislaman dia. Kita orang yang bukan takut mati, sebab kalau takut mati tu terkena dengan penyakit wahan. Itu Nabi sebut kan? Pada zaman kalian, maknanya pada zaman kita ni, nanti akan ada orang yang kena penyakit wahan. Apa penyakit wahan tu? Takut mati, cinta dunia. Bermakna kita ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, kita tak takut mati. Sampai masa kita mati gitu keadaannya. Kerana apa? Kita tahu mati itu benar. Kita beriman tentang qada dan qadar, tentang kematian. Okey, cantik. Betul lah apa yang tadi Abdullah bin Rasibi dia kata kan? Kalau aku tolak, bukan sebab aku takut mati. Kerana keimanan kita sebagai seorang yang beriman ialah kita berani mati. Berani untuk berhadapan dengan kematian. Okey, seterusnya. Lalu mereka berkumpul di rumah Zaid bin Husain At-Tayyi As-Sinbisi. Dia menyampaikan orasi khutbah dan mendorong mereka untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, di antaranya adalah firman Allah, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Surah Sad ayat 26. Ayat ini mengajak kita kepada apa? Senyap ni Allah. Kalau duit jatuh boleh dengar ni. Ayat ini mengajak kita. Ya Liza, sila. Tak payah tengok orang sebelah. Jangan ikut hawa nafsu. Okey, lagi. Dan nanti kita akan sesat dari jalan Allah. Okey, Cik Ana cakap apa tadi? Keimanan. Keimanan, okey, betul lagi. Ada lagi satu word? Ketakwaan, okey. Kepimpinan yang adil, okey. Mengajak kepada kepimpinan yang adil, okey. Jadi kenapa ayat ini menjadi hujah? Dia bawa ayat ini kan sebagai hujah sebab apa? Sebab dia nak cari kepimpinan yang adil. Dia bawa ayat ini sebagai hujah sebab supaya kita ni hukum dengan hukum Allah, jangan ikut hawa nafsu, supaya kita tak jadi orang yang sesat dari jalan Allah. Sebab itu ayat ini menjadi hujah bagi Zaid bin Husain. Dia orang Khawarij, saya ingat Zaid bin Husain, dia guna surah Sad ayat 26 sebagai hujah untuk memberi semangat kepada kaum Khawarij yang lain. Baik, dan firman Allah dia gunakan ayat surah Al-Ma'idah ayat yang ke-44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak memutuskan perkara menurut syariat dan diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Macam mana? Dia guna hujah ini, dia nak kata apa sebenarnya? Ini tak betul, yes. Dia guna surah Al-Ma'idah ayat 44 ini, dia nak kata kalau orang yang tak berhujah dengan Al-Quran, dia kafir. Berat tak tuduhannya? Berat. Walaupun dia dalam Al-Quran ya, tadi kita dah bincangkan. Ada ayat Al-Quran tak boleh kita main tangkap muat, tak boleh kita faham secara literally, okey, ataupun tekstual.
Tak boleh faham begitu. Mesti disokong dengan perkara-perkara yang lain. Contoh, kita mesti sokong dengan hadis, sokong dengan qiyas, sokong juga dengan ijma'. Okay, kita dah bincang pada minggu lepas 4 yang menjadi sumber sumber pendalilan bagi kita masyarakat Islam. Maka di sini bila terus-terus ambil ayat ini kan, Al-Maidah ayat 44 ini, siapa yang tak hukum dengan kitab Allah ni kafir. Ramai orang kafir. Kita kafir mufti. Hafiz kita ni kan. Sebab apa? Banyak hukum yang saya dah bincangkan pada minggu lepas. Kita isunya tak ada dalam Quran. Jadi macam mana kita nak gunakan hukum tu kan? Tak ada kan? So kalau gitu, habislah semua orang Islam ni bagi dia tak betul. Baik, kemudian 2 ayat setelahnya, iaitu surah Al-Maidah ayat 45 dan 47. Dia gunakan ayat 45, 47 dalam surah yang sama tentang, betul ni, wa man lam yahkum di bawah tu ada dia letak ayat yang letak kaki yang pertama, faulaika humuz zalimun faulaika humul fasiqun. Jadi kita ada tiga key ataupun 3 benda penting dekat situ. Surah Al-Maidah yang dipegang oleh orang Khawarij. Siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran? Okay. Pertama, mereka dakwa sebagai orang yang kafir. Kedua, yang dalam letak kaki tu apa? Orang fasik kan? 3, zalim. Ke saya terbalik? Zalim boleh letak lah mana-mana. Okay. Yang penting kita ada 3 poin ni. Yang apa ni? Yang menjadi hujah bagi Khawarij, kenapa kita kena tentang Ali dan orang-orang yang menyokong Ali. Kenapa kita tak boleh support Muawiyah? Jadi mereka gunakan surah Al-Maidah tadi kan yang ada dalam kitab kita. Mereka kata, sebab kalaulah orang yang tak pegang Quran, yang tak nak berhukum dengan Al-Quran, kenapa kita boleh perang mereka? Sebab mereka kafir, sebab mereka zalim, sebab mereka orang yang fasik. Ini menjadi hujah bagi mereka untuk menentang majlis tahkim yang dibuat oleh Muawiyah dan juga Ali. Baik, kemudian dia berkata, saksikanlah wahai orang-orang yang mendengar seruan kami dari kalangan ahli kiblat. Ahli kiblat maknanya siapa? Orang Islam. Mereka yang beriman, dia ahli kiblat. Jika dari kalangan ahli kiblat bahawa mereka, yakni Ali dan orang-orang yang bersama beliau telah mengikuti hawa nafsu. Okay, jadi dia keluarkan ayat Quran dulu kan tadi. Dia main sentimen ayat Quran Cantik kan? Keluar ayat Quran, entang-entang, baru dia kata, tengok orang yang kita seru, mereka yang orang Islam, tengok Ali dengan orang-orang yang bersama beliau telah mengikuti hawa nafsu dan telah membuang hukum Allah. Mereka telah berbuat zalim dalam perkataan dan perbuatan. Okey, sebab tu tadi dia keluarkan zalim tadi. Okey, ayat tu. Mereka telah berbuat zalim dalam perkataan dan perbuatan. Berjihad melawan mereka adalah kewajipan kaum mukminin. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Betul, astagfirullahalazim. Benda ni bukan main-main tau, sebab dia guna ayat Quran. Sebab tu kita ni tak boleh mentang-mentang, oh dia pakai ayat Quran. Kan? Kita nampak dia ajak kepada akhirat apa? Berapa ramai orang yang sesat menggunakan ayat Al-Quran. Yang menyeleweng yang memiliki kefahaman yang menyeleweng ini, mereka menggunakan ayat Al-Quran. Sebab tu kita kena berhati-hati ketika kita mendengar apa-apa, mungkin ceramah maaf saya ceramah, ataupun kita dengar ada orang kata dia hebat tau, orang tu bagus agama dia kan, kita pun datang, kita dengar, kita kena nilai, pertimbangkan betul-betul. Kalau dia ada ajak pada perkara-perkara yang mungkin membunuh, menyeleweng, ataupun buat perkara-perkara maksiat menggunakan ayat Al-Quran, kita kena tinggalkan. Tak boleh kan? Contoh kahwin empat dia campur masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4 berapa? 7.
9 kan? Okey, boleh kahwin 9. Quran kata apa? Dia guna ayat Quran kan tu? Kenapa tak ada guna ayat Quran tu? Ada kan dulu ada kan dekat Singapura kan? Dia kata apa? Oh, kita kan boleh kahwin ramai. Sebab bila orang kata kahwinlah kamu wanita-wanita yang kamu suka 4 masna 2 sulasa 3 kan? 4. Kahwin. Dalam Quran ada. Kita yang dengar ni, dalam Quran kata gitu. Betul apa? Dalam Quran dia guna hujah dari dalam Quran. Tapi kefahamannya bagaimana? Memang Al-Quran kata gitu, tapi adakah memang begitu cara kefahamannya? Kalau orang yang dia tak faham ataupun memang tak ada basic agama ke apa kan, memang akan ikutlah. Betul lah ustaz kata memang dalam Quran dia kata dia tak pakai hawa nafsu. Tapi kefahaman boleh mengikut kepada hawa nafsu. Jadi perlu hati-hati. Sebagaimana golongan ini kan, mereka banyak menggunakan ayat Al-Quran. Kita tak kata ayat Al-Quran ini salah. Tak boleh kita, agaknya Allah salah. Tak akan dia kata Allah salah pula. Itu dah lain macam dah kefahamannya. Ayat Al-Quran ni betul. Tak ada yang salah. Cuma bagaimana mereka menginterpretasikan ayat itu. Okay, bagaimana kita nak memaknakan ayat itu menjadi lifestyle kita ataupun cara hidup kita, dia mesti dengan kefahaman yang betul. Contoh lagi, ada orang kata dalam Al-Quran, takut saya sensitif kalau sensitif minta maaf lah dan Al-Quran kata pakai tudung ni cuma untuk isi Nabi je. Isi Nabi je pakai tudung. Kita yang bukan isi Nabi tak payah pakai tudung. Dalam Quran kata isi Nabi ke? Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai para nabi katakanlah kepada isteri-isteri kalian. Ayat tentang tudung, ayat tentang hijab. Sebab tu ada orang ada kefahaman yang kata tudung tak wajib sebab dia untuk isi Nabi. Tapi dia tak macam itu. Kenapa kita kata kenapa ada ulama? Ada ulama yang dia nak pakai kefahaman dia. Kata tak perlu pakai tudung orang perempuan ni. Kenapa dia kata untuk isi Nabi? Sebab ada ayat Quran kata gitu. Tapi tak baca habis ayat tu. Kena baca habis ayat tu. Kan? Bukan pakai tudung tu bukan hanya untuk isi Nabi, tapi untuk nisa ilmu. Untuk wanita-wanita yang beriman kepada Allah. Itu pemakaian wanita-wanita yang beriman. Itu dia baik tak baik belakang kira Kita jangan macam-macam ayat kan. Nak pakai tudung pun tak baik. Itu belakang kira lah orang pakai tudung baik ke tak baik. Kita kata, apa pakai tudung? Kalau pakai tudung mulut jahat. Tak payah. Pakai tudung mulut jahat ke tak mulut jahat ke, yang penting benda tu wajib. Sama macam solat kan. Apa kalau solat kalau kau jahat? Kita baik ke, kita jahat ke, bukan? Solat tu tak wajib. Tak kira sama ada kita baik ataupun kita jahat. Sebab perkara itu adalah perkara yang ditetapkan kepada semua orang yang beriman. Yang penting kita beriman kepada Allah, maka itulah kewajipan yang perlu kita buat. Okey, baik, itu contoh-contoh lain yang saya berikan supaya kita nak fahamlah tentang penggunaan ayat Al-Quran. Jangan diambil sesuka hati sebagaimana golongan Khawarij itu tadi. Baik, mendengar orasinya itu menangislah seorang lelaki sampai menangis, nampak? Bukan takut apa, dia setuju ni. Kan? Bila dia dengar khutbah daripada Zaid bin Husain tu tadi kan, yang menggunakan ayat Al-Quran, yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar, yang mengajak supaya menentang kepada Ali ni, nangislah. Satu orang ni yang bernama Abdullah bin Syajar As-Sulami. Kemudian dia mengajak mereka untuk memberontak sampai sudah semangat kan, dia pun mengajak terus. Kita terima. Dalam khutbahnya dia berkata, dia pula bangun khutbah macam-macam. Semua orang bangun khutbah ni. Tak dapat bayangkan dalam kelas ni semua bangun khutbah. Tak cukup Saudara Sakinah, Cik Aisyah bangun khutbah pula, Cik Adam khutbah pula ya. Cik Salimah pun bangun, sakit kaki pun bangun dah khutbah. Ya betul, kita semua kena, semua macam tu kan. Terbaik pun khutbah, ya Allah itu. Bila nak game ni kan satu khutbah. Tapi yang penting kita nak kata, semangat tu kan, dia menjentik semangat dengan ayat Al-Quran. Okay, bawa orang kepada mengingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, ingat kepada syurga. Akhirnya kita pukullah wajah dan dahi mereka dengan pedang. Maknanya suruh perang. Okay, dia kata pukul muka orang-orang yang menyokong Ali, yang Ali dan mereka yang menyokong Ali, pukullah wajah dan dahi mereka dengan pedang hingga hanya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sahajalah yang ditaati. Jika kalian menang,
Aku akan mentaati Allah sebagaimana yang kalian kehendaki. Allah akan memberi kalian pahala orang-orang yang taat dan orang-orang yang melaksanakan perintahnya. Dan jika kalian terbunuh, maka adakah lagi yang lebih utama daripada sabar dan kembali kepada Allah dan keredaan dan syurganya? Cantik. Okay. Tak apa, bagus. Ibn Katsir berkata, mereka ini adalah golongan manusia yang paling aneh bentuknya. Sampai Imam Ibn Katsir kata apa? Mereka ni golongan Khawarij yang berdalil dengan Al-Quran ni, manusia yang paling aneh. Maha suci Allah yang telah menciptakan keragaman bentuk makhluk-makhluknya seperti yang dia kehendaki, dan ketentuannya telah mendahului segala sesuatu. Alangkah indah perkataan sejumlah ulama salaf berkaitan dengan Khawarij, bahawa mereka lah yang dimaksud dalam firman Allah, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 105. Yang mana dalam ayat ini Allah kata, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Kenapa dia rugi? Ataupun bagaimana keadaan dia? Allah jelaskan. Iaitu orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini, tetapi mereka menyangka mereka berbuat sebaik-baik. Khawarij tadi dia sangka dia buat baik kan? Dia sangka dia buat amar ma'ruf nahi munkar kan? Tapi sebenarnya perbuatan mereka adalah perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kerana mereka ni membunuh orang yang tak sepatutnya lah mereka tentang, tak sepatutnya mereka lawan. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat Rabb mereka, sebab tadi mereka guna ayat Al-Quran. Jadi nampak dia guna ayat Al-Quran tapi sebenarnya kufur terhadap ayat-ayat Allah. Mereka kufur terhadap perjumpaan dengannya, maka terhapuslah amalan mereka, dan kami tidak mengadakan satu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Ini adalah orang yang rugi, yang mana dia sangka ketika hidup ni dia berjuang untuk buat perkara yang baik. Kan kita jangan jadi macam ni dalam hidup kita ni, kita kadang-kadang kita ada perkara yang kita perjuangkan dalam hidup. Pastikan apa yang kita perjuangkan itu adalah perkara yang betul-betul memberi manfaat dunia dan akhirat. Jangan kita berhabis masa, berhabis tenaga, kan, berhabis segala-galanya, tapi akhirnya nanti di akhirat Allah tak nilai dia sebagai sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaum Khawarij itu tadi, mereka kita panggil macam tu, mereka mengorbankan nyawa. Kan sia-sia kan, nampak mati sia-sia. Tapi sebenarnya mereka buat perkara yang salah. Mereka yang ikut hawa nafsu, tapi mereka sangka orang lain yang ikut hawa nafsu. Ini perkara yang perlu kita muhasabahkan ya, supaya amal soleh kita ni adalah amal soleh yang betul-betul ikut sebagaimana yang diajarkan dalam agama, ikut sebagaimana yang betul-betul Nabi SAW ajarkan kepada kita, kan? Supaya kita tak ni lah. Contoh kalau kita zikir ikut sebagaimana yang Nabi ajar. Jangan kita dah zikir beribu-ribu zikir pun tak diterima. Tak nak macam itulah sayang, kan penat kita ni zikir. Padahal zikirnya adalah zikir yang salah. Itu janganlah jadi benda yang merugikan kita, okey, dunia dan akhirat. Baik, kita lihat di sini. Maksudnya mereka adalah orang-orang jahil lagi sesat yang celaka dalam perkataan dan perbuatan. Mereka sepakat untuk menyempal apa? Apa ayat ni? Ada orang Indonesia tak sedar dia? Menyempal maksudnya mengeluarkan diri daripada kaum muslimin yang lainnya. Tak nak sepakat lah. Maknanya dia tak nak sepakat dengan orang Islam yang lain, dan mereka sepakat mengasingkan diri ke Al-Madain bagi menguasainya dan menggalang kekuatan di dalamnya. Kemudian mengirim utusan untuk mengajak rakan-rakan mereka dan orang-orang yang sefahaman dengan mereka dari kalangan penduduk Basrah dan kota-kota lain. Maka mereka memenuhi ajakan mereka
di sana Zaid bin Husain At-Tai'i berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian tidak akan mampu menaklukkan kota-kota besar kerana dijaga oleh pasukan yang tidak dapat kalian lawan dan mereka mempertahankannya dari kalian. Namun arahkanlah rakan-rakan kalian itu ke sebuah jambatan Sungai Juqa. Janganlah keluar dari kota Kufah berkelompok-kelompok, akan tetapi keluarlah satu demi satu agar orang-orang tidak mencurigai kalian. Jadi yang daripada luar ni, Khawarij daripada luar, mereka masuk sikit ke dalam kota Kufah untuk berikan, nak cocok jarum. Jadi bila dah ada orang yang ikut kepada kefahaman mereka, dia kata, okey, kita ajak kalian keluar daripada kota Kufah ini, tapi bukan dalam keadaan yang ramai. Keluar satu persatu supaya orang tak syak yang kita ni nak serang Ali. Okay, jadi mereka keluar satu persatu yang mana berjumpa di Sungai Juqa. Itu tempat yang lihat atas kaki nombor 1 ya. Dia berada di tengahnya terdapat sebuah sungai, nama sungai yang di tengahnya terdapat daratan kecil di pusat kota Baghdad. Maknanya tempat ini terletak di Baghdad. Okay, Sungai Juqa ini. Mereka pun mengirim pesan umum kepada orang-orang yang sejalan dengan mereka dari kalangan penduduk Basrah dan lainnya. Mereka mengirim utusan kepada penduduk Basrah dengan membawa pesan agar semuanya berkumpul di Sungai Juqa tersebut, agar mereka menjadi satu barisan dalam menghadapi musuh. Kemudian mereka keluar secara beransur-ansur satu demi satu supaya orang lain tidak mengetahui rencana mereka sehingga melarang mereka keluar. Maka mereka pun keluar meninggalkan ayah dan ibu, meninggalkan pakcik, makcik, tinggalkanlah semua kampung halaman, kambing, itik, semua tinggalkan. Okay? Itulah yang dia nak guna. Akhirnya mereka tidak tahu bahawa yang mereka lakukan itu adalah dosa besar. Ini kesian pelanggaran dan kesalahan yang membinasakan, perbuatan yang hias indah oleh iblis kepada mereka dan dibisiki oleh jiwa mereka yang selalu mendorong kepada kejahatan. Sejumlah orang tua memergoki anak-anak kerabat dan rakan-rakan mereka, lalu mencela dan mengembalikan orang-orang yang tertipu itu ke jalan yang benar. Sebahagian dari mereka sedar dan istiqamah di atas jalan yang benar, dan sebahagiannya lari dan bergabung bersama kaum Khawarij. Tapi ada yang memang tak yang tak ikut. Ada ikut, ada yang tidak ikut. Okay, seluruh kaum Khawarij kemudian berkumpul di Nahrawan. Akhirnya mereka memiliki kekuasaan dan kekuatan. Mereka menggalang pasukan yang bebas di situ. Di dalamnya terdapat para pahlawan, orang yang berani, teguh dan sabar. Menurut mereka, apa yang mereka lakukan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah kaum yang tidak menghangatkan badan dengan nyala api dan tidak ada seorang pun yang berhasrat menuntut balas terhadap mereka. Ketika Ali tengah mempersiapkan pasukan untuk memerangi pasukan Syam. Pasukan Syam ni siapa? Muawiyah. Jadi sekarang ni dia jadi dua tau. Ali sekarang dia sedang fokus untuk serang Muawiyah. Okey. Masalahnya timbul pula Khawarij daripada arah Nahrawan. So, kita nak serang mana dulu? Muawiyah ataupun Khawarij? Ali jadi berbelah bahagi. Ada dua perkara yang sedang dia nak settlekan sekarang ini. Baik. Kita lihat begini, sampailah berita kepada beliau bahawa kaum Khawarij berbuat kekacauan di atas muka bumi. Mereka menumpahkan darah, menyabut jalan, menghalang jalan dan menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan. Di antara mangsa yang mereka bunuh adalah Abdullah bin Khabbab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia bunuh salah seorang sahabat Nabi. Mereka menawan Abdullah bin Khabbab beserta isterinya yang sedang hamil. Saya pernah ceritakan hal ini, cerita ngeri ni. Mereka berkata kepadanya, engkau siapa? Ni tengah-tengah jalan ni, dia hentikan Abdullah bin Khabbab ni. Kau siapa? Dia tanya. Dia Abdullah kata, aku Abdullah bin Khabbab, sahabat Rasulullah SAW. Kalian telah membuatkan aku jadi rasa takut. Mereka berkata, tak mengapa, sampaikanlah kepada kami apa yang engkau dengar dari ayahmu. Ayah Abdullah ni pun seorang sahabat Nabi ya. Okay, jadi beliau berkata,
Aku mendengar ayahku berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu fitnatun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu khairun minal mashi, wal mashi khairun minas sa'i. Sesungguhnya akan terjadi fitnah, orang yang duduk dalam fitnah tersebut lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Nota kaki di bawah itu. Lalu mereka pun mengikat tangan beliau. Okey, bila dia dah baca hadis ni, dia orang ikat tangan dia. Ketika beliau berjalan bersama mereka, salah seorang dari mereka berpapasan dengan seekor babi milik kafir Zimmi. Kafir Zimmi maknanya apa? Kenapa kita panggil dia kafir zimmi? Ada kafir dia tak kafir zimmi, tapi ni kafir zimmi. Tak ada kepercayaan. Bukan. Apa dia? Yang menentang Islam. Bukan. Kalau yang menentang Islam kita panggil kafir harbi. Okey? Yang menentang Islam kita panggil kafir harbi. Yes. Kafir sini ialah orang kafir, maknanya non-Muslim dan bukan kafir dia orang marah. Non-Muslim yang duduk dalam kerajaan Islam. Dia bayar teks. Okay, dia bayar teks pada kerajaan Islam, jadi nyawa dia cakap teks saya tahu tak tahu. Nyawa dia dipelihara lah, tak boleh disakiti, tak boleh sebarang-sebarang kita nak khianat pada dia kan, sebab dia nyawanya tu ataupun maruah diri dia, harta benda dia semua kerajaan Islam wajib untuk jaga. Sebab dia bernaung di bawah kerajaan Islam, maknanya dia aman hidup dalam kerajaan Islam itu. Jadi dia sekarang ini si Khawarij ni kan, dia menebas, maknanya dia potong kepada babi milik kafir Zimmi tadi. Dia menebas babi itu dengan pedangnya lalu membelah kulitnya. Temannya yang lain berkata, mengapa engkau lakukan itu? Bukankah babi itu milik kafir Zimmi? Lalu dia mendatangi si kafir pemilik babi lalu meminta halal darinya dan membuat si kafir itu redha. Ketika beliau bersama mereka, tiba-tiba jatuhlah sebuah kurma dari batangnya, lalu salah seorang dari mereka memakannya. Rakannya yang lain berkata, apakah engkau memakannya tanpa izin dan tanpa membayarnya? Spontan saja orang itu pun memuntahkan kurma tersebut dari mulutnya. Ada kurma jatuh, kawannya ni ambil makan. Okey, bila dia makan, kawan yang sebelah kata, ya asal kau makan? Itu kan bukan milik kau. Jadi kawan yang dah makan ni, dia muntahkan balik. Sebab dia tahu ni bukan milik dia kan, tak boleh kita ambil barang milik orang lain. Namun demikian mereka tega membunuh mana tadi? Spontan saja orang itu memuntahkan kurma tersebut dari mulutnya. Namun kemudian mereka pun membunuh Abdullah bin Khabbab dan menyembelihnya. Lalu mereka mendatangi isteri beliau berkata, aku adalah wanita yang sedang hamil. Tidakkah kalian takut kepada Allah Azza wa Jal? Namun mereka tetap menyembelihnya dan membelah perutnya lalu mengeluarkan janinnya. Ketika sampai ke telinga penduduk Kufah tentang perbuatan kaum Khawarij ini, mereka jadi khawatir untuk berangkat ke Syam. Jadi sekarang Kufah tempat Ali, bila mereka dengar Khawarij ini dia dah berani buat macam itu, kita kalau pergi Syam perang dengan Muawiyah, kita tinggalkan Kufah, apa akan jadi dengan wanita-wanita yang kita tinggalkan dalam Kufah? Mati kena sembelih. Orang yang mengandung pun dia tak kisah, dia sembelih, dia keluarkan janin daripada perut dia. Apatah lagi orang yang tak mengandung, wanita-wanita yang tinggalkan. Jadi kekhawatiran Ali ni, kalau aku tinggalkan tempat ni, apa jadi dengan orang yang kita tinggalkan, kita pergi perang. Habis kota Kufah tu mati orang bergelimpangan di tangan orang Khawarij. Maka sebab itu Ali dia tukar jalan. Daripada nak pergi Syam, dia pergi Nahrawan untuk mengadili perbuatan yang telah dibuat ni. Pertama sebab mereka bunuh Abdullah bin Khabbab. Okey, mereka bunuh Abdullah bin Khabbab. Mereka bunuh isteri Abdullah bin Khabbab. Ada janin yang dikeluarkan. Ini dahsyat kalau ikut hukum Islam memang darah dibayar dengan darah. Tak boleh sebarangan, tak boleh dilepaskan. Lagipun orangnya jelas siapa yang bunuh di situ, tahu kan? Baik, namun mereka tetap bunuh. Mana ni?
Saya baca ni. Mereka jadi, ketika sampai ke telinga penduduk Kufah tentang perbuatan kaum Khawarij ini, mereka jadi khawatir untuk berangkat ke Syam. Mereka sibuk berperang lalu meninggalkan kampung halaman dan keluarga mereka di bawah intayan kaum Khawarij yang setiap waktu boleh saja melakukan perbuatan serupa terhadap keluarga mereka. Mereka khawatir serangan mendadak dari kaum Khawarij. Lalu sebahagian orang menyarankan kepada Ali agar terlebih dahulu membereskan mereka. Jadi ada orang kata pada Ali, kita settlekan Khawarij dulu. Baru kita pergi Syam jumpa Muawiyah. Okey, jadi kata setelah itu baru berangkat menuju Syam dalam kondisi penduduk telah aman dari kejahatan kaum Khawarij ini. Saran ini pun disepakati. Jadi semua orang sepakat dengan suggestion ini, saranan ini. Keputusan itu membawa kebaikan yang sangat besar bagi mereka dan bagi penduduk Syam juga. Sebab kalaulah kaum Khawarij ini bertambah kuat, maka mereka akan berbuat kerosakan di mana-mana, tak kira sama ada Iraq ataupun dekat Syam. Mereka tidak akan membiarkan anak-anak maupun orang dewasa, lelaki ataupun perempuan, kerana dalam pandangan kaum Khawarij, semua orang telah berbuat kerosakan dan tidak ada yang dapat memperbaiki mereka kecuali dihabisi seluruhnya. Ni Khawarij macam itu. Semua orang salah. Jadi kau sokong Ali, sokong Muawiyah, korang kafir. Sembelih, dah habis cerita. Tak kira sahabat Nabi ke bukan sahabat Nabi. Jadi kalau kita tak settle dengan Khawarij dulu kan, kita pergi jumpa Muawiyah ni kan, Ali pergi jumpa Muawiyah kan, habis. Semua orang akan mati. Jadi saranan ini diterima pakai oleh Ali, kita selesaikan kaum Khawarij terlebih dahulu, baru kita akan jumpa dengan Muawiyah. Baik, jadi dia kata ni, Ali mengutus Al-Haris bin Murrah Al-Abdi kepada mereka. Ali berpesan kepadanya, bawalah kepadaku informasi tentang keadaan mereka. Bawalah keterangan kepada aku tentang kondisi mereka dan tuliskanlah semua itu dengan jelas kepada aku. Ketika Al-Haris datang menemui mereka, maka mereka langsung membunuhnya. Ni orang Ali. Ali datang. Kan dia orang kan memang dia tak ada sesiapa pun yang akan selamat. Jadi bila hantar utusan dia bunuh. Mereka bunuh Al-Haris tanpa memberi waktu tangguh sedikit pun. Tak cakap banyak. Datang terus sembelih. Ketika berita itu sampai kepada Ali, maka beliau langsung mengerahkan pasukan untuk menghadapi mereka dan menunda penyerangan ke Syam. Al-Hafiz Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir memasukkan peristiwa ini dalam tahun 37 Hijrah. Okay, so di sini kita ada perbezaan pendapat bila peristiwa Perang Nahrawan terjadi. Okay, jadi ada di kalangan para ulama sejarah, dia kata tahun 37 Hijrah. Berdasarkan penukilan Abu Nihnaf mengikuti apa yang dikutip oleh Imam Al-Tabari. Akan tetapi beliau juga menukil perkataan Ibn Jarir. Majoriti ahli sejarah mengatakan bahawa peristiwa itu terjadi pada tahun 38 Hijrah. Jadi dia antara dua. Ada kata 37 Hijrah, ada kata 38 Hijrah. Dan pendapat ini dibenarkan oleh Imam Ibn Kathir. Kemudian beliau berkata 1067 tu jilid ke-10 muka surat 647. Inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran seperti yang akan kami sebutkan dalam deretan peristiwa tahun 38 Hijrah. Maka yang lebih tepat 38 Hijrah terjadinya peristiwa Perang Nahrawan. Imam Ibn Katsir berkata, Ali berjalan melewati wilayah Al-Anbar. Beliau mengutus satu pasukan ke depan yang dipimpin oleh Qais bin Sa'ad. Beliau memerintahkan agar mendatangi Al-Madain dan bertemu dengan wakil beliau di sana, iaitu Sa'ad bin Mas'ud Al-Thaqafi, dan bergabung bersama pasukan Al-Madain. Maka orang-orang pun bergabung bersama Ali di sana. Kemudian beliau mengirim seorang utusan kepada kaum Khawarij, serahkan para pembunuh rakan-rakan kami untuk dikisas. Jadi apa yang Ali minta ni sebenarnya simple. Siapa yang bunuh Abdullah bin Khabbab, yang bunuh isterinya, yang terlibat dalam pembunuhan itulah. Yang membunuh siapa tadi lagi seorang? Al-Haris. Okay, siapa yang membunuh ni? Bagi orang tu je pada kita. Okay, kita akan hukum kisas mereka. Kemudian dia kata ini, dan kami akan berangkat ke Syam meninggalkan kalian. Mudah-mudahan Allah memperbaiki hati kalian dan mengembalikan kalian kepada kebaikan yang dulu kalian berada di atasnya. Lalu mereka mengirim utusan kepada Ali untuk menyampaikan. Jadi apa mereka kata kepada Ali?
kami semua yang telah membunuh rakan kalian, kami menghalalkan darah mereka dan darah kalian. Jadi tak ada yang mengaku, kan? Jadi mereka kata apa? Kita semua lah ramai-ramai ni semua yang bunuh kawan kau. Kalau nak bunuh kita semua. Ini yang menyebabkan peperangan berlaku. Asalnya Ali memang tak nak pun. Kan kita tak payah nak berhabis tenaga nak perang ni Khawarij ni. Kita cuma ambil yang bunuh orang-orang ini sahaja. Maknanya di situ taklah sampai beribu-ribu orang. Kan? Dia cuma 1, 2, 4 lah yang tadi yang terlibat dalam kes tadi kan. Sikit je, tak ramai. Tapi sebab Khawarij ini mereka tak nak mengaku, lalu apa mereka, kita semua yang bunuh. Ini yang menyebabkan peperangan tak dapat dielakkan. Sehingga dia kata, maka majulah Qais bin Sa'ad bin Ubadah, lalu mereka menasihati, lalu beliau menasihati mereka bahawa yang mereka lakukan itu adalah dosa besar. Apa yang dosa besar dia buat? Bunuh, kan? Maksud bunuh wanita, keluarkan janinnya. Okey, apa tadi lagi dia buat? Bunuh Al-Harith. Jadi dia makan, sebenarnya dia tertinggal tau satu ni kan. Yang kawan dia makan kurma tu kan, dia orang bunuh tau kawan dia. Bila kawan dia muntahkan kurma tu kan, dia orang terus sembelih kawan dia. Sebab bagi mereka, itu buat benda dosa sebab kau makan hak orang lain. Kafir zimmi tu dia tak bunuh. Nampak tak? Padahal dia orang bunuh babi dia kan. Dia jumpa kafir zimmi tu, kita minta halal minta maaf dah. Kafir zimmi tu lepas. Kalau kita ikut logik kan, sepatutnya dia orang akan bunuh kafir zimmi tu. Tapi dia orang tak buat. Yang dia bunuh sesama dia. Sebabnya macam ni, dia orang tak kira kalau kau buat benda yang Allah larang, kita akan bunuh dah. Habis settle. Walaupun dia kata termakan dan dia dah bertaubat dan keluarkan balik tu kan. Dia dah tahu kesalahan dia kan. Bagi kita, dia tersalah makan dia keluarkan balik. Allah, astagfirullahaladzim, taubat dah sudah dah kan. Takkan sampai kita lagi. Kita pengkali dia orang. Kau pergi makan gerai anti tu hari, anti tu jual pop makan dia. Dah tertelan. Apa dosa? Kita ambil pisau, kita bunuh kau kita. Macam tu. Dia tak macam itu kan. Dah orang tu tersilap kan. Takkan nak sesama nak bunuh orang. Tapi Khawarij tak. Maknanya mereka ada buat banyak perkara yang salah. Di situ kan. Jadi sekarang ini Qais kata kepada mereka, kalian dah buat dosa besar dan kesalahan yang jelas. Namun nasihat itu tidak bermanfaat bagi mereka. Hal yang sama dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Dia mengingatkan dan mencela mereka, namun peringatan itu pun tak berguna. Lalu majulah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau menasihati, mengancam, memperingatkan dan memberikan khutbah kepada mereka. Namun tidak ada jawapan melainkan teriakan. Janganlah berdialog dan berbicara dengan mereka. Bersiaplah menghadap Allah Azza wa Jal. Marilah bersegera menuju syurga. Mereka maju dan mengatur barisan untuk berperang. Jadi peperangan tak dapat dielakkan. Sekarang ni kan kita nampak yang Ali Masya Allah dia masih lagi tak nak perang tu. Dia hantar Qais, Abu Ayyub Al-Ansari, sampai dia sendiri yang pergi jumpa dia orang ni, minta supaya dah sudah, nasihat supaya bertaubat kepada Allah dan supaya perang. Serahkan saja orang yang terlibat dalam pembunuhan tadi kan. Tapi mereka tak nak. Mereka masih lagi nak perang. Okeylah, kalau nak perang, tak boleh elak kita perang. Sebab tu di sini kita nampak bagaimana susunan ketenteraan di pihak Khawarij dan susunan ketenteraan di pihak Ali. Yang pertama paragraf yang kedua terakhir itu untuk Khawarij. Di sebelah kanan pasukan mereka terdiri Zaid bin Husain, di sebelah kiri berdiri Syuraih bin Aufa, pasukan berkuda dipimpin oleh Hamzah bin Sinan, dan pasukan pejalan kaki, infanteri maksudnya pejalan kaki dipimpin oleh Hurqus bin Zuhair As-Sa'di. Mereka berdiri menghadang Ali dan pasukan beliau. Sementara di pihak pasukan Ali melantik Hujr bin Adi memimpin sebelah kanan pasukan dan Syabab bin Rib'i atau Ma'qal bin Qais Al-Riyahi di sebelah kiri. Pasukan berkuda dipimpin oleh Abu Ayyub Al-Ansari dan pasukan pejalan kaki dipimpin oleh Abu Qatadah Al-Ansari. Pasukan Madinah yang pada masa itu berjumlah 700 orang dipimpin oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Okey.
Ali bin Abi Thalib masih lagi menawarkan keamanan bagi pasukan Khawarij. Tak give up ni masih Ali, ya Allah. Sebab macam ni tau, kita nampak ya, Ali ni dia fikir aku nak pergi Syam tu. Kalau ramai pasukan aku terkorban, sia-sia menentang manusia ni kan, yang tak sepatutnya ditentang ya. Maksudnya yang boleh kita ada potensi untuk bawa bertaubat kepada Allah, sudahlah. Bila mereka bertaubat kepada Allah, tak payah perang, tak ada orang mati kan. Jadi tak ada berlaku pertumpahan darah. Itu yang nak dielakkan. Sebab itu walaupun kita dah susun ketenteraan tadi kan, kedua-dua pasukan dah bersedia, tapi Ali masih lagi nak supaya ada keamanan antara dia dengan Khawarij. Jadi Ali memerintahkan Abu Ayyub Al-Ansari mengibarkan bendera tanda aman bagi pasukan Khawarij. Ali menawarkan kepada mereka, siapa yang bernaung di bawah bendera ini, maka dia aman. Siapa kembali ke Kufah dan ke Al-Madain, maka dia aman. Kami tidak ingin menumpahkan darah kalian kecuali orang-orang yang telah membunuh rakan kami. Maknanya Ali cuma nak orang yang bunuh Abdullah bin Khabbab, isterinya Al-Haris, itu sahaja. Kan yang lain kita tak nak. Jadi jangan waste time lah, itu kata Ali. So kalau ada di kalangan mereka yang ramai-ramai ini, yang balik ke Kufah, balik ke Madain, kemudian yang bernaung di bawah bendera yang telah disiapkan itu, mereka selamat. Okay, kita takkan perang. Jadi sebahagian dari mereka memilih kembali. Nampak half of them, sebahagian. Jadi sebahagian daripada mereka memilih kembali, jumlah mereka sekitar 4,000 orang. Yang memilih kembali 4,000 orang. Hanya tersisa 1,000 orang saja atau kurang dari itu bersama Abdullah bin Wahab Ar-Rasidi. Abdullah bin Wahab Ar-Rasidi ketua tentera yang nak meneruskan peperangan itu. Jadi 4,000 balik, tinggal 1,000. Agak-agak siapa menang? Ali lah. Sebab dah sikit kan. Tapi mereka tetap dengan pendapat dan pandangan mereka. Mereka tak nak kembali dan mereka tidak mahu memilih keamanan. Maka itulah yang kita kata terjadinya pertempuran. Wallahu a'lam bissawab. Sambung minggu depan ceritanya. Panjang lagi cerita. Cerita tak apa tadi. Cik Ana kenapa? Oh dia minggu depan. Kenapa Raya Haji? Kenapa? Desa ni. Okey. Bisa dia. Berapa bulan? Oh, cuti kisahnya. Tak apalah, kalau cuti-cuti lah nak buat macam mana. Kan? Saya tak perasan dah cuti. Jadi cuti ya? Tak nak kuliah kan? Tak ada. Saya, ya? Betul. Takut nak kaya buku. Tapi kalau request nak kuliah boleh je. Ya. Tak, saya kalau boleh nak cepat habis kan baca kita ni, tapi dah cuti satu hari ni lah. Lambat sikit lah kan itu. Ada satu hari rugi kat situ. Okey, tak apalah. Cutilah bagus juga. Boleh nak pergi mana, pergilah. Kak Aisyah nak pergi KL kan, ada pesta buku kan. Oh, Kak Ram bersama kan. Cik Kak Ram tunduk je. Yang dah bulan-bulan ni, tak apalah. Silakan. Saya duduk je lah Singapura. Okey, tak apa. Pengajaran ni nanti tunggu balik Tunggu balik nanti berapa hari bulan? 9 hari bulan, insya-Allah. Kita sambung kisahnya, kita simpulkan sekali dengan pengajarannya nanti. Baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuti bukannya. Ya, jadi ada yang bendera hitam. Eksis. Sama. Itu bahasa modennya lah. Itu nama baru dia lah, kita panggil. Sebab tu kita tak ni, kita tak kata dia ideologi dia sama dengan kita kan.
Ya puluh-puluh orang semua. Last day of school. Kita pun last day of school hari ni. Terima kasih. Terima kasih orang Sama-sama Cik Maria. Dah sihat selalu. Selamat Hari Raya. Besar dia tadi. Sama-sama. Bisa lima. Sama-sama. Kasih data baik-baik. Yang baik jangan duduk dan diam. Kontak dia tak ada soalan.